Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu rabbuhu tabaraka wa ta'ala bil haqq rahmatan lil alamin basyiran wa nazira addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jalla wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kaum muslimin, hadirin Jumaat yang dikasihi dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama kali, marilah kita sama-sama bersyukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala jemputkan kita pada hari yang mulia ini, boleh kita bersama-sama untuk menunaikan satu kewajipan dan satu cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi, marilah kita sama-sama menekadkan sifat takwa yang berada di dalam hati kita. Semoga dengan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala akan membawa kita kejayaan di atas dunia ini dan seterusnya kepada akhirat nanti. Kaum muslimin yang dikasihi, kita berada atas dunia yang sementara ini. Kita dah tahu bahawasanya banyak ujian dan cubaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terutama semasa sekarang, banyak berlaku benda-benda yang pelik dah, yang tidak pernah berlaku 40 tahun yang mari. Maka sekarang lah ni kita boleh tengok, boleh nampak dan boleh saksi dengan mata kita. Kaum muslimin yang dikasihi, dan sekarang lah ni juga banyak projek, banyak kerongkan daripada Rataban ke, daripada Oboto, dan banyak projek kerongkan daripada Oboco untuk nak bawa ziarah, untuk bawa pelacung, untuk nak pergi jalan tersenak sesak, pergi ke sana ke sini, dah pergi sapa ke Chiang Mai, pergi sapa kepada Chiang Rai, dan tersenak sesak pergi kepada Jepun hingga sapa kepada Korea pun ada. Maka pada hari ini saya nak rayak satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kita ajar sejak daripada 1400 tahun mari dah. Satu rancangan, satu kerongkan yang diajar oleh Nabi kita berkenaan dengan pelacung tersenak sesar juga. Ada hadis Nabi yang berbunyi,
wala tusyaddur rihal illa li salasati masajid, Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, wa Masjidi Haza. Yang bermaksudnya Nabi kita bersabda, tidak digalakkan kamu berjalan ataupun rehlah pelacung di atas dunia ini melainkan 3 masjid sahaja. Yang pertamanya Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah. Yang keduanya di Masjidil Aqsa, iaitu di Palestin, tempat orang Israel duduk jajah sekarang. Dan kiblat yang pertama bagi orang Islam kita. Dan di situlah Nabi kita Mi'raj daripada Masjidil Aqsa pergi kepada Sidratul Muntaha. Manakala yang ketiga, wa Masjidi Haza, iaitu Nabi kata masjid aku ini, iaitu Masjid An-Nabawi yang berada di kota suci di Al-Madinatul Munawwarah. Maka dah semulia-mulia tempat di atas dunia di hari ini, iaitu tempat yang suci, kota yang suci, yang kita terkenal dengan Mekah dan Madinah. Maka di hari ini juga kita nak gambarkan kepada ahli jemaat yang dikasihi sekalian, apakah ada di sana dan apakah ada di Mekah dan Al-Madinatul Munawwarah, sehingga orang berjuta-juta pakat nak pergi di sana. Setahun tu nak royak tak tahu kata berapa juta. Haji peluang kepada kita 10,000, 12,000, pakat buh nama hingga sampai 40-50,000. Apa ada di sana? Sebab apakah orang nak pergi di kota yang maha suci, iaitu di Mekah dengan Madinah? Sehingga orang yang bukan Islam sekalipun nak pergi juga. Walaupun kedebel setara Pratana Tipadi Jepun, kaya setara Pratana Tipadi Amerika sekalipun, fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala dah bubuh dalam hati manusia tu, dia rasa nak pergi di Mekah dengan Madinah. Apakah lagi kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, lebih lagi kita cinta rasa nak pergi di sana. Di antaranya dah tanah diharam di Makkah dengan Al-Madinah, orang yang lain daripada Islam tak boleh jejak. Sehingga akhir zaman marinya Dajjal hok mata sutik, nak tipu orang, boleh tipu di seluruh dunia, tapi dia nak tipu orang yang ada di dalam kota Mekah dengan Madinah, tidak boleh sama sekali. Walaupun dia kaya, ada kereta api 4-5 buah, ada kapal terbang 10 buah, tapi dia nak pergi Mekah, nak pergi Madinah, maka Allah tidak diizinkan kepada orang yang selain daripada orang Islam yang mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah visa untuk nak masuk kepada Mekah dengan Madinah. Siapa tak ada asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka sama sekali dah dia tak boleh jejak tanah yang maha suci. Maka kita tengok perkara yang mula-mula yang berada di Mekah, iaitu Kaabah. Dah rumah Tuhan yang bentuk 4 segi ada sah di atas dunia yang dinamakan Kaabah. Kiblat hak kita ada semaya lah ni. Kalaulah kita buat nara satu Kaabah kita pakat tawaf, maka tidak sah, pahala tawaf kita tak ada. Tapi apabila Kaabah Allah Subhanahu Wa Taala, kiblat hak kita duduk semaya lah ni, dah ada sah di atas dunia ni, iaitu di Makkahul Mukarramah. Orang duk tawaf sekeliling setiap hari 24 jam tak biasa putus. Tu ayat atas kelebihan besar di sana. Fadilat besar. Dan di Kaabah pula ada pula satu bucu yang mulia yang dinamakan Hajarul Aswad. Dah batu aswad, batu hitam, batu yang datang daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Asalnya batu tu warna putih, lebih putih daripada susu lagi.
Tapi dengan sebab kesalahan anak ada, kesilapan dan dosa pakat hidup kucuk hingga sampai lah ni batu jadi hitam. Kalulah batu turun daripada syurga tadi, kalulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak memadamkan cahaya dia tu, nascaya di Mekah tu tak tahu kata siang bila dan malam bila. Oleh kerana tersinar dengan cahaya daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua Kaabah 4 segi tu kita tengok sekaligus nampak serupa sama besar, tapi hakikat sebenar tak sama besar kan. Dah, apabila ukur hak ni panjang banyak ni, hak ni panjang banyak ni, pergi kepada Hajarul Aswad, dah pergi kepada Ruknul Yamani, Ruknul Syami, Ruknul Iraqi, 4 bucu tu semua tak sama panjang. Dan di pintu Kaabah pula dia buat dengan emas. Pada tahun 1399, emas habis 280 kilo buat pintu Kaabah. Kalau jatuh dengan duit riyal, 13.4.200 riyal. Kalau jatuh duit sia dekat dengan 130 juta pintu Kaabah adalah ni dia buat dengan emas. Dan banyak lagi barang yang berada di Mekah. Saat di antaranya Masjidil Haram. Sejik yang kita nampak comel besar ada Kaabah tengah. Dan fadilat dia besar sekali sebagai siapa yang semaya satu waktu ya. Satu kali ya kita pergi semaya di Mekah. Pahala dia serupa dengan semaya sejik lain 100,000. Kita semaya nara, semaya golok, semaya bakak. 100,000 kita semaya baru sama dengan satu kali kita semaya di Masjidil Haram, di Makkahul Mukarramah. Satu kali kita semaya sama dengan umur kita 55 tahun. 55 tahun, ni bulan 22 hari. Satu kali kita semaya di Masjidil Haram. Sebab tu kita tak ada rasa heret. Dah orang seluruh dunia pakat nak pergi situ. Sebab situ tempat turun mula-mula Allah SWT turunkan wahyu. Dah kitab yang maha suci ke Al-Quranul Karim. Tuhan tak ada turun lain, Tuhan turun situ ya. Mekah dengan Madinah. Di Mekah 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Itu di antara benda-benda yang ada di sana dan kelebihan. Satu lagi air Zam-Zam. Air Zam-Zam ni sejak daripada Nabi Ismail alaihi salam. Telaga bukan besar sejik kita. Telaga heluh ya. Tapi hingga sampai lah ni dengan berkatnya air Zam-Zam. Dah tak ada kering hingga sampai sekarang lah ni dekat dengan 5,000 tahun dah. Air Zam-Zam adalah jadi hubat. Zam-Zam 5 syuribalahu. Bagi siapa yang minum dia niat gapo maka Allah akan bagi kepada mereka itu. Sehingga salah seorang sahabat kaum muslimin yang dikasihi, salah seorang sahabat nak ayat atau dia minum air Zam-Zam ni tak ada minta nak ku. Wi kaya, wi seneda. Dah dia minta supaya Allah Taala tidak mendahgakan dia pada hari kiamat nanti di padang mahsyar. Tu nak ayat atau sahabat. Dah dia minum air Zam-Zam, dia minta kepada Allah supaya tidak mendahgakan dia di hari akhirat nanti. Dah dekat dengan 5,000 tahun dah. Air Zam-Zam tidak kering-kering. Dah semua hok pakat pergi duk minum. Bukan sekadar minum, bawa kelik pula. Dah. Tu di antaranya benda hak ada di Mekah. Satu lagi Gua Sur. Dah gua hak Nabi sembunyi nusuk dengan Abu Bakar. Setelah mana orang musyrikin Mekah duk cari Nabi. Dah nak bunuh. Cari Nabi, nak hadiah siapa boleh bunuh Muhammad, boleh 100 ekor unta warna merah. Dan satu lagi yang ada di sana di Mekah iaitu Gua Hira. Dah Gua Hira di atas bukit. Namanya Jabal Nur. Dah gua ni setelah mana Nabi rasa risau. Dah Nabi naik di atas bukit. Dah maka ayat yang pertama, wahyu yang mula-mula yang Nabi terima iaitu di Gua Hira. Iqra. Iqra.
Dah kita dah baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah di Gua Hira yang Nabi timur daripada Jibril alaihi salam. Jibril mari berupa manusia. Mari royak kepada Nabi Iqra. Dah dalam gua tu. Nabi kata, "Ma ana biqari'in." Aku tak reti nak baca lagu mana. Mari peluk tubuh Nabi dengan kemah sehingga Nabi nak nyawa tak boleh. Jibril kata, "Iqra." Suruh baca pula. Nabi kata, "Ma ana biqari'in." Aku nak baca ni aku tak pandai. Sehingga 3 kali jujuk malaikat pergi peluk Nabi hingga Nabi lemah nak nyawa tak boleh. Maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah di antara ayat yang mula-mula ya Allah SWT turun kepada Nabi kita iaitu di Gua Hira. Ada juga di Mekah. Satu lagi pada Arafah. Pada yang sangat luas. Semua orang buat haji kena pergi duduk di pada Arafah. Siapa tak ada pergi duduk di pada Arafah, maka tidak dipanggilkan haji bagi mereka itu. Itu di antara benda yang ada di Mekah. Maka kita pindah pergi kepada Madinah pula. Dah di Madinah Al-Munawwarah. Dah tempat masjid Nabi yang nampak comel tu. Dah kita pergi semaya situ 1 kali, pahala sama dengan 1000. Semaya Mekah 100,000. Semaya Masjid Nabi 1000 dan semaya di Masjidil Aqsa 500 ganda. Nabi bersabda, "Salatun fi masjidi hadza khairum min alfi salatin fi ma siwa illa al-Masjidil Haram." Siapa semaya di masjidku 1 kali Nabi semaya, lebih baik daripada 1000 kali semaya masjid lain. Malaikat di Masjidil Haram iaitu di Mekah. Dan dalam masjid Nabi ada pula satu tempat yang paling mulia. Orang panggil Raudah Asy-Syarifah. Yang mana Nabi bersabda, "Ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil jannah." Bagai yang di antara aku baca khutbah dan di antara rumah kubur Nabi lah ni, di celah-celah tu adalah satu kebun daripada kebun-kebun syurga. Dan Masjid Quba ada juga di Madinah. Masjid yang mula-mula Nabi kita bina. Masjid yang mula-mula yang Nabi kita nak masuk kota Mekah, Nabi binakan masjid namanya Masjid Quba. Masjid yang membina ussisa ala taqwa. Dan bagi siapa yang semaya situ 1 semaya ya 2 rakaat ya. Nabi bersabda kata, "Man tatahhara fi baitihi summa ata ila Masjid Quba fasalla salatan kana lahu ka ajri umrah." Siapa yang cuci ambil semaya di rumah, pergi kepada Masjid Quba, kita semaya sekali ya, maka pahala dia supaya orang mengerjakan 1 umrah. Banyak lagi tu. Masjid 2 kiblat. Tengah-tengah Nabi duduk semaya, Masjid 2 kiblat. Katanya ulama waktu zuhur Nabi pergi ziarah Bani Salimah. Apabila Nabi duduk semaya zuhur 2 rakaat, turun wahyu daripada Allah, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Maka Nabi kita selalu paling semaya ya. Walaupun Nabi duduk semaya 2 rakaat menghadap kepada Masjidil Aqsa, kiblat yang pertama, tapi apabila turun wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, Nabi sanggup walaupun dalam semaya ya. 2 rakaat lain Nabi menghadap kepada kiblat hak kita duduk semaya lah ni. Kaum muslimin yang dikasih, tu nak ayat Nabi. Apabila dia terima wahyu arahan daripada Tuhan, walaupun dalam semaya dia sanggup. Kalau kita gaduh mana, isak-isak pun boleh. Karang pun boleh, nak paling maya sudah dulu. Tu nak ayat Nabi. Sahabat dari belakang Nabi pun supa. Tengah dia semaya Nabi paling. Sahabat kata, "Cirak dah wahyu turun dah. Kita nak ikut bersama." Dan banyak lagi masjid 7. Tempat pergi Khandaq gali parit. Tempat pergi bandar, pergi Badar waktu panas Rasulullah puasa, pergi 300 orang dengan 1000 benih Rasulullah. Semua tu benda dia ada di sana belaka di Mekah dengan Madinah. So lagi yang ada di Madinah iaitu bukit yang besar dinamakan Bukit Uhud. Bukit Uhud ni tempat pergi Uhud. Dan Bukit Uhud ni akan jumpalah bagi siapa yang boleh masuk syurga Allah Taala. Oleh kerana Nabi kata Uhud adalah min jibalil jannah.
Satu bukit daripada bukit-bukit syurga. Dan bukit Uhud ni lah pahala bagi orang yang semaya mayat. Nabi tunjuk mudah-mudah duduk bersama dengan sahabat. Bagi siapa yang semaya mayat, semaya jenazah, falahu qirat. Boleh pahala serupa dengan bukit Uhud. Bukit besar kali Madinah. Dan bagi siapa semaya mayat, bawa mayat pergi kubur, tanah hingga sampai sudah, falahu qiratani. Boleh 2 pahala bukit Uhud. Maka hadirin jemaat yang dikasihi, hari ini kita dah dengar bahawasanya pahala bagi orang semaya mayat itu adalah bukit Uhud. Maka dah sama-sama kita beramal, dah kita jangan niat untuk nak galan. Dan banyak lagi perkara-perkara yang berada di sana. Maka di akhir ni kita mari ceklah diri kita bahawasanya dah bilakah kita ni nak sampai seru untuk kita nak boleh kita tengok benda-benda yang bersejarah di sana. Kalau benda tak ada bersakut apa dengan kita, kampai mengecing kita pergi boleh. Dah sebab apakah kita nak pergi Mekah dengan Madinah tak boleh? Islam yang pertama turun Mekah dengan Madinah. Wahyu yang mula-mula turun Mekah dengan Madinah. Tapi apabila tanya, gena tak lagi, tak siapa seru. Nanti anak besar. Anak besar boleh cucu pula. Dah itulah pertanyaan kita kelik kembali kepada hati kita sendiri. Dah satu hari bila kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita boleh jejak tanah suci Mekah dengan Madinah. Kita nak pergi tengok Kaabah kita dah semaya berapa puluh tahun lagi dah. Boleh tengok hak asli, hak sebenar lagu mana kah? Lah ni kita tengok dalam terotak ya. Dah maka pertanyaan ini kita kelik kepada diri kita sendiri. Dah. Oleh kerana sejak doa Nabi Ibrahim lagi dok panggil kok kita suruh pergi di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyyur rahmah wa syafi'ul ummah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hadirin jemaah yang dirahmati, maka kita berada di bulan Rajab, bulan yang berlakunya peristiwa yang paling besar, yang hebat lagi mulia bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Isra' dan Mi'raj. Dan Isra' dan Mi'raj juga berlakunya Allah Taala perjalanan Nabi kita daripada Makkahul Mukarramah pergi kepada Masjidil Aqsa. Kemudian naik jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha. Dan Nabi kita terimakan semaya, hak kita dah semaya lah ni. Maka kita jagalah dah semaya kita, anak-anak kita, bini kita dan keluarga kita supaya dah semua tu pakat jaga semaya. Oleh kerana semaya adalah imaduddin, dah tiada agama. Kalaulah rumah tu tak ada tiada, maka rutuhlah. Supaya juga kita dah sebagai orang yang beriman kepada Allah Taala, kalaulah anak cucu kita dah tak kukuh tiada tak ada, maka kita nak jawab lagu mana di hadapan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala esok. Maka kita mari cek sekali lagi amalan dan ibadat kita dah buat mari dah. Adakah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kita berdoalah supaya Allah Taala terimakan amal dan ibadat kita dah buat mari dah. Oleh kerana pada satu hari yang Allah Subhanahu Taala nak tanya kepada kita, iaitu hari kiamat. Semua tu pakat bawa diri masing-masing. Hari yang tidak ada hari dah selepas daripadanya, iaitu hari kiamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tu hari yang tidak beri manfaat dah kepada harta benda kita. Rumah kita walaupun 10 lapis, 100 lapis pun tak pakai dah hari tu. Anak kita, bini kita pun serupa juga.
Tak ada siapa yang sanggup. Dah apabila kita mati, masa nak tidur sekali dalam kubur dengan kita, maka hak pakainya iaitu amalan kita lah. Dah amalan kita. Amalan waimu amalan hak baik, walaupun amalan hak tidak baik. Dan dalam masa yang sama juga kita mari pergi teguh dengan petunjuk yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita menjauhkan diri kita daripada perkara yang diada-adakan atau perkara yang direka-rekakan yang tidak kena-mengena apa dengan Allah dan Rasul. Dan dalam masa yang sama juga jangan kita lupa dan kita lalai untuk kita berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang berjuang ke jalan Allah, Nabi yang memikul agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi itu nak kena bunuh. Dah kena bunuh, kena pekau dengan anak batu Nabi kita. Kena ambil tahi uta tahap ke atas kepala sebab nak membawakan agama yang mulia iaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Dah sehingga Islam sampai tempat kita pada hari ini tinggal sebab berkatnya dah amalan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kami orang yang banyak bersyukur kepada Kamu, banyak bertakwa kepada Kamu, banyak berzikir kepada Kamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimakanlah taubat kami dan cucikanlah bekas dosa-dosa kami, dan terimakanlah doa-doa kami, dan tunjukkanlah jalan kepada kami, ya Allah, jalan yang betul, jalan yang membawakan kami kepada syurga-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azima yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.